Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita baca hadis yang ke-18. Yang ke-17 tu selalu kita baca. Tak cari kan? Nak bagi habis cepat buku ni. Wa an Abi Dharr Jundab ibnu Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'il hasanata sayyi'ata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Wa fi ba'di nusakh qala hasanan sahih. Daripada Abi Dharr radhiyallahu anhu, nama dia adalah Jundab ibnu Junadah. Jundab ibnu Junadah nama dia. Dan Abu Dharr adalah merupakan antara sahabat yang paling awal menganut Islam. Dia hantar orang pergi intip di mana Nabi, sehingga dia tahu tempat Nabi. Dia langkah selangkah demi selangkah sehingga dia jumpa Ali bin Abi Talib, sehingga dia tahu Nabi di mana. Dia tengok Nabi di Kaabah. Dia masuk Islam masa peringkat awal Mekah, ketika mana Islam ditindas. Orang takut nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia menganut Islam, Abu Dharr, dia orang yang antara yang awal mengiklankan Islam dia. Dia pergi ke Kaabah, dia bagi tahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Quraisy pakat pukul dia ramai-ramai. Dia diselamatkan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq bagi tahu mereka, wahai Quraisy, kamu jaga-jaga sebab kamu pukul dia ni. Dia ini daripada suku Ghifar. Kamu lalu ke kawasan dia berdagang, kalau dia jadi apa-apa, orang Ghifar ambil tindakan kat kamu. Dia orang lepas dia. Dia kena guna kaum sikit, isu kaum dia. Tapi dia orang yang awal menganut Islam. Meninggal dia pun lewat jugalah, tahun 32 Hijrah dia meninggal bersendirian. Pada akhir-akhir hayat dia, Abu Dharr ni dia ada sedikit krisis ringan lah antara dia dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Abu Dharr ni seorang zahid, seorang yang zuhud. Jadi dia nampak sebahagian para sahabat ni dah senang, jadi dia kritik sikit, dia kerap sikit kritik dia tu, nampak dia macam mewah sikit. Walaupun sebenarnya mewah sahabat ni tak terang mana lah, tapi secara perbandingan dengan Abu Dharr yang suka zuhud ni, dia kritik sikit. Sebahagian daripada kritikan itu tak dapat ditahan oleh sebahagian para sahabat. Mereka kata, kalau Abu Dharr kau boleh bersendirian, kerana masyarakat berubah, kau nak kekal yang cara yang lama, masyarakat sedang maju. Pada zaman Uthman orang mula kaya,
pasar-pasar hamba mewah, harta mewah. Jadi Abu Dhar kritik itu bukan khalifah yang nak mewahkan orang, tapi keadaan bertambah, empire Islam menjadi besar, harta banyak. Abu Dhar kritik. Dia juga mengkritik Muawiyah bin Abi Sufyan terhadap, kerana orang di Syam juga kaya. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah kritik orang di Syam kerana mereka mewah, tapi Muawiyah telah hantar balik surat pada Umar, kata makanan yang kelihatan mewah di Syam itu hanyalah separuh daripada harga orang-orang di Madinah. Maksudnya nampak mewah di Madinah mahal, tapi kat tempat kami murah. Sebab itu Umar bin Khattab walaupun dia mengkritik Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi dia tidak pernah memecat Muawiyah, kerana dia tahu Muawiyah berada pada posisi yang betul di segi pentadbirannya. Sebab itu Maulana Abul Hasan Ali An-Nadawi, walaupun dia keturunan Ali, dia menyebut contoh kepimpinan yang bagus dalam pengurusan dan urusan takbir dan siasat syariah ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebab itu dia sangat menguasai Syam kerana strategi politiknya, pendekatan politiknya yang ramai orang tak tahu, dan ramai orang kadang-kadang dia rasa Muawiyah ni macam tak bagus. Pasal banyak riwayat-riwayat Syiah yang mentohmah Muawiyah. Tapi tak apa, Abu Dhar Al-Ghifari merupakan antara sahabat yang awal dan sahabat yang saleh. Ahli langit kenal dia. Dia minta jawatan daripada Nabi SAW. Nabi tak bagi kat dia. Nabi kata, ya Abu Dhar, inni uhibbuka, aku sayang kepada engkau, ma uhibbu li nafsi, apa yang ku sayang diriku. Innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamah khizyun wa nadamah. Engkau itu dhaif, jawatan itu amanah, pada hari kiamat kelak yang merupakan kerugian dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi ma alayhi, dan melainkan orang yang ambil dengan hak dan menunaikan tanggungjawab yang ada padanya. Bukan dia lemah iman, tapi dia lemah politik. Ada orang bagus semayang, iman kuat, tapi pentadbiran tak mampu. Pentadbiran memerlukan satu seni yang lain pula, nak mengurus urusan seni yang lain pula. Ada orang kadang-kadang bab solat semua ni dia semayang bagus, tapi taklah sampai begitu ahli ibadat yang kuat, tapi bab pentadbiran pandai, dia layak untuk pentadbiran. Dan manusia mengambil pahala di sana dan di sini selagi mana mereka ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang mengambil pahala daripada salatnya yang banyak, ada yang mengambil pahala daripada kerja kebajikan kepada orang awam yang banyak. Dan pintu syurga itu dibuka oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia dengan berbagai-bagai cara. Ada orang kadang-kadang semayang macam semayang hak wajib semua dia buatlah, puasa-puasa sunat tak berapa rajin, tapi bab kebajikan, sedekah ke orang, bagi ke orang, hak tu dia rajin. Itu bahagian dia. Allah dorong hati dia pergi tu. Ada orang kadang-kadang bab semayang rajin, semayang sunat rajin, tapi bab sembang orang berat mulut sikit, senyap. Tak apa, mudah-mudahan Tuhan beri kat dia kot tu. Agama ini antara hubungan manusia dengan Tuhan. Allah Azza wa Jal dan Allah Ta'ala buka hubungan kemanusiaan juga menjadi sebab manusia masuk syurga. Wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal ialah salah seorang sahabat Nabi SAW yang dikira antara sahabat yang paling alim. Mu'adz bin Jabal meninggal pada tahun 18 Hijrah. A'lamukum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling tahu tentang halal dan haram Mu'adz bin Jabal. Alim Mu'adz bin Jabal. Sahabat rujuk pada Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal ni masuk Islam pada umur yang muda lagi, 18 tahun masuk Islam dah. Masuk Islam Mu'adz. Berterusan istiqamah dengan Islam. Perang Badar, perang apa saja hak Nabi terlibat, Mu'adz ada. Nabi hantar Mu'adz kepada ahli Madinah, Nabi hantar Mu'adz ke Yaman.
Nabi sayang kat Muaz. Ya Muaz, inni uhibbuka fillah. Wahai Muaz, aku sayang engkau kerana Allah. Ya Rasulullah, inni uhibbuka fillah. Wahai Rasulullah, aku pun sayang engkau kerana Allah. Kata ya Rasulullah, afala uallimuka kalimat taqulahunna dubara kulli salah. Tak maukah aku mengajar engkau kalimat-kalimat yang engkau katakan ya apabila engkau selesai salat? Muaz kata, ya bala ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku. Allahumma a'inni ala dzikrik. Ya Allah, tolonglah aku jadi aku boleh ingat kau. Wa syukrik, boleh aku syukur pada kau. Wa husni ibadati, aku dapat jadi ahli ibadat yang baik padamu, beribadat dengan baik. Kerana Allah a'inni, tolongku. Kalau Allah tak tolong, tak boleh. Sebab tu semua amalan dengan pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tuhan tolong. Pas semayang kita minta, kerana Tuhan tolong kita. Kadang-kadang kita gelong sikit, kita jauh sikit pada Allah, kita boleh lebih kurang amalan, tapi bila kita Tuhan tolong, kita patah balik. Kalau Allah tak tolong, kadang-kadang 2 rakaat subuh pun tak boleh bangun orang. Walaupun cakap hak lain kemah, nampak badan hebat, angkat berat, besi patahkan dia, tapi suruh angkat selimut pergi sembahyang subuh tak boleh dah. Sembang sampai tengah malam, pukul 3 pagi tak habis lagi politik, cerita nak ubah negara, ubah macam-macam. Nak suruh dia bangkit pergi sembahyang pun tak lakat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi ajak dia kerana Nabi sayang kat dia. Dan apabila kita sayang satu orang, benda yang paling kita mau sekali daripada orang kita sayang tu bukan soal dunia, tapi kita mau dia selamat di akhirat. Jadi kalau ibu bapa sayang ke anak, hak benda paling pertama sekali dia fikir, macam mana nak bagi anak aku ni bahagia di akhirat. Di dunia pun kita nak lah, di akhirat nak kena bahagia. Pasal hak dunia kita puluh ni, hiduplah anak kita 30 tahun, kadang-kadang 20 tahun, ada hidup 50 tahun. Lepas pada tu kita tak terang, kita pun tak ada. Tapi akhirat dia hidup selama-lamanya. Lalu kita susah payah kita fikir, bukan untuk dia saja, untuk kita juga. Nabi sayang kepada Muaz. Nabi sayang kepada Muaz bin Jabal. Muaz ni Nabi sayang kat dia. Kalau semua hak Nabi terlibat, dia terlibat lah. Muaz ni ahli syurga. Tapi kalau kita tengok Muaz bila Nabi wafat, Muaz bukan duduk saja di masjid, duduk sandak tunggu hari nak masuk syurga. Muaz berjuang sampai ke Syam. Di mana kubur Muaz? Kubur Muaz bukan di Madinah. Kubur Muaz di Jordan. Muaz mati kerana ta'un Amwas, ta'un yang menyerang Syria, menyerang Syam, termasuk Syria lah. Syam tu bila sebut dia Jordan, Syria, Palestin, yang tu Syam. Abu Ubaidah yang menjadi gubernur di sana, pimpinan di sana, dia mati. Dia sahabat Nabi, sayang ke Abu Ubaidah. Nabi sayang ke Abu Ubaidah. Nabi sayang ke Muaz. Tapi mereka tak duduk saja. Nabi sayang ke Abu Ayyub Al-Ansari, hak mana rumah dia Nabi SAW jadi tetamu. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW wafat. Abu Ayyub tak duduklah di Madinah, kata aku ni ampalah pergi berjuang, kok boleh masuk syurga, takkan aku masuk neraka kot. Aku rumah aku Nabi duduk itu ni, Nabi jadi tetamu aku, tak. Abu Ayyub sampai ke Turki kubur dia, berjuang bersama dengan orang Islam, membuka wilayah-wilayah Islam, menyebarkan Islam. Muaz pergi tengok kubur dia yang sunyi.
Demikian Abu Ubaidah di perkampungan yang sunyi di Jordan, bersendirian mereka menyebarkan agama Allah Jalla wa'ala. Tak pernah satu hari mereka kata, padanlah dengan kami hak Nabi puji tu, takkan kami begitu Nabi duk habaq aku sayang kau masuk neraka kot. Tapi tak, mereka merealisasikan makna kepada seorang Muslim yang mana tidak pernah mereka menamatkan perjuangan mereka selagi mana nafas masih mereka hembus. Itulah insan, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang benar-benar memberikan makna yang sebenar kepada agama. Berjuang ni memang letih lah, macam-macam lah. Abu Ubaidah Al-Jarrah, mereka mati dalam tahun pula tu. Sebab tu kadang-kadang orang mati sakit ni, tu dia orang mati sakit, Tuhan beri bala. Tak, mati ta'un, kerana ta'un adalah salah satu tanda mati syahid, dapat fadilat mati syahid. Siapa yang mati kerana ta'un? Bila Nabi tanya sahabat tentang man ta'udduna syuhada fikum, siapa dia yang kamu kira syuhada di kalangan kamu, maka sebutlah alladzina qutila fi sabilillah, alladzina qutilu fi sabilillah, siapa yang terbunuh jalan Allah. Nabi kata macam tu, syuhada ummati la qalil, kalau macam tu syuhada umatku sikit lah. Nabi sebut antaranya ialah alladzi mata fi ta'un, orang yang mati kerana ta'un juga termasuk di dalam syahid. Dengan dia sabar dan mengharapkan redha Allah. Ta'un Amwas, beribu-ribu orang Islam mati, pimpinan Islam lagi mati di Syria. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni tak ada tapi kata-kata Nabi ni ada kat kita, melalui apa yang ditinggalkan oleh mereka ni, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang disampaikan daripada sanad, daripada rawi yang adil lagi dhabit, sehingga akhirnya tanpa syaz dan illah, akhirnya kita memperolehi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panduan kita. Qala ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wattabi'il hasanata sayyi'ata tamhuha, ikutilah yang jahat itu dengan yang baik, yang jahat memadamkan, yang baik memadamkan yang jahat. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia itu dengan akhlak yang hasan, akhlak yang baik. Hadis ni pendek ya, tapi makna pada hadis ini sangat besar. Yang pertama, Nabi SAW sebut, berpesan supaya bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Takwa ni apa? Sebab tu benda awal dalam Quran yang Tuhan hurai bagi manusia ni makna takwa. Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang demikian itu kitab yang tidak ada syak padanya, petunjuk kepada orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Jadi perkataan takwa ni orang Arab pun tak tahu. Ialah taqi ni melindungi diri, takut ni menjauhi, membenting diri, boleh bagi makna. Tapi siapa dia taqi ni? Muttaqin ni apa? Allah Ta'ala bagi terih makna. Hudal lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang muttaqin. Muttaqin siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibah wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Iman dengan yang gaib maksudnya iman dengan benda yang tak ada. Kita maksudnya walaupun tak ada tapi kita beriman. Benda yang gaib, benda yang kita tak nampak, bukan tak ada, benda yang tak nampak. Kita beriman dengan benda yang gaib, unseen.
Allah Ta'ala kita tak nampak, malaikat kita tak nampak, tapi Tuhan bagi tahu, kita beriman. Kita beriman, saya lalu sebut, kita kadang-kadang beriman dalam hidup ni banyak juga benda gaib yang kita beriman, unseen. Bukan benda gaib ni jin lah. Kadang-kadang orang kata ada hantu raya, aku tak percaya. Hang tak percaya benda gaib tu. Bukan yang tu. Unseen, benda yang dia syarat unseen ni, benda yang gaib ni, benda yang gaib yang dikhabarkan oleh Tuhan. Banyak benda gaib Tuhan tak khabar, kita tak percaya. Benda yang gaib yang Allah Ta'ala khabar kepada kita, kalau dia tak khabar, kita tak percaya. Yang Nabi khabar kepada kita. Banyak contoh lah dalam hidup kita, banyak benda kita buat. Kita tengah malam, pukul 3 pagi, lampu merah, kereta sebiji pun tak ada, kita tak jalan. Sebab apa? Kita beriman dengan kegaiban polis. Weh, jangan weh, kita polis nampak mampu, padahal polis semua tidur masa tu. Bukanlah saya suruh lintas, maksudnya betapa kita tu tak lintas tu. Sebab apa? Pasal kita tahu kalau lintas, tak tahulah polis ada ke tak ada, tapi kalau lintas, walaupun kereta tak ada sebiji pun, kod-kod polis nampak, sekali kita kena. Allah Azza wa Jal, dia ada peraturan-peraturan dia. Kalau kita lintas peraturan Tuhan, kita kena. Tapi oleh kerana kita tak kuat sangat, kadang-kadang kita lintas juga lah. Pasal tak sampai tahap tu beriman. Antara kekuatan perasaan kepada yang gaib itu yazid wa yanqus, tambah dan kurang, kata nak hadis. Kalau dia tambah, dia takutlah. Macam doktor lah, doktor kata jangan ambil ubat ni, ataupun jangan makan benda ni. Kalau awak makan benda ni, saya ingat habis, awak punya sakit ni benda sekian tak boleh ambil. Kalau ambil cukup bahaya, boleh membawa maut. Tak angkat kita. Sebab apa? Percaya kita dengan doktor, takut kita. Allah Azza wa Jal kata sekian-sekian jangan. Kalau ambil bahaya di akhirat kelak, ambil kita. Sebab apa? Iman kita pada doktor lebih kuat pada iman kita pada Tuhan. Sebab kita percaya hak doktor tu kesan dia ada kena. Yang Tuhan punya amaran tu kita mungkin percaya, tapi kekuatan tak kuat. Ataupun kita duk rasa ada jalan selamat lagi kot. Maka dengan itu Allah kata yang pertama muttaqin ini ialah alladzina yu'minuna bil ghaib, kena beriman dengan yang gaib. Beriman dengan yang gaib, dan kemudian ciri-ciri keimanan yang seterusnya yang disebut dalam surah berkenaan. Taqwallah wa husnul khuluq. Kata dalam riwayat Abu Hurairah apabila ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aktsara ma yudkhilun nas al jannah, apa yang paling banyak sekali bagi orang masuk syurga? Kata Nabi, taqwallahi wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa, takut kepada Allah dan akhlak yang baik. Ada orang akhlak yang tak baik, hak ni selalu kita sebut, banyaklah ceramah maki orang. Tak kira lah, jadi isteri pun sama, suami pun sama lah. Kalau kita orang baik, mulut kita akan baik juga. Dari segi perkataan kita terpilih, ucapan kita terpilih. Kalau orang yang selalu mencarut, perkataan tak elok, maki, tanda dalam dia tak elok. Manusia ni ada marah, Nabi pun marah, Nabi kata. Tapi manusia bila marah, hak silap dia tariklah silap. Manusia ni, siapa pengalaman orang, sebahagian orang bercakap, insya-Allah tak duduk di mulut dia. Semua benda dia pasti ya. Kalau aku kata menjadi. Oh, kita dengar seriau. Aku confirm lah benda ni. Oh, jangan. Katalah insya-Allah. Seriau kita dengar. Pasal aku Tuhan bagi,
Kalau Tuhan bagi boleh kata orang, aku boleh buat hak ni, ish, berat itu dengar. Katalah alhamdulillah lah, ada lah Allah bagi sikit yang ni. Bagilah, ada lapik lah. Sepatah dua cakap ni. Manusia bukan semua boleh. Cakap sama orang pun. Kalau orang ni kalau tak elok, banyak benda dia tak elok lah. Latah pun dia mencarut. Pasal apa? Pasal dia biasa mencarut. Kan? Kadang-kadang orang ni cakap. Dia biasa okey. Bila dia marah, dia mencarut. Dia mencarut hak dia mencarut hak bini dia mencarut hak mak dia. Na'udzubillah. Tak elok. Lepas tu anak dia dengar. Kita tengok anak dia, apa pula budak dia mencarut. Anak dia kata ni warisan mulut hantu, bukan jari hantu. Waris mulut hantu. Jenis mencarut, maki. Marah ni orang marah belakang lah. Bila marah kita pun kata lah marah. Dia ni tak pasal sungguh, tak terpakai. Elok lagi lah, useless. Ini mencarut, marah nak mencarut. Apa yang ada dalam kepala dia kita pun tak tahu. Sebab itu kemudian akhlak dengan manusia, janji kita buat, bergaul dengan orang, ambil harta orang tak bagi balik, janji dengan orang khianat, tikam orang daripada belakang, semua benda tak elok. Sebab itu benda ni semua halang orang masuk syurga. Nabi SAW sebut, yang pertama Nabi kata ittaqillah haitsuma kunta, takwalah kepada Allah Ta'ala di mana saja kamu berada. Yang berikutnya saya nak ringkaskan dia ni, wattabi'il hasanata sayyi'ata tamhuha, ikutilah yang jahat itu dengan yang baik, nescaya yang baik itu akan memadamkan yang jahat. Oleh kerana manusia ni dia buat salah. Takwa penting. Sebut takwa penting. Takwa selamatkan kita. Sebelum saya nak pergi kepada hadis, takwa selamatkan kita. Kadang-kadang kita tak perasan dalam hidup ni, kita rasa yang selamatkan kita orang tu orang ni, tak. Yang selamatkan kita takwa. Sebab itu Allah kata, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa pada Allah, Allah bagi pada dia jalan keluar. Sebab tu orang yang takwa, selalu solat, selalu minta doa, dia ada masalah, Tuhan bagi jalan keluar kat dia. Percayalah. Kalau dia sendiri tak percaya, teruklah dia. Allah tak tinggal kan orang-orang hamba dia yang biasa. Apakah Allah nak tinggalkan hamba-hamba dia yang duk kata ya Rab pada waktu sebelum subuh, pada waktu 1/3 akhir malam, yang doa pada waktu fajar, yang mari duk kata ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku. Ada Allah nak tinggal hamba dia? Tuhan tak tinggal. Takwa Allah, banyak benda dalam hidup ni kita boleh buat, kita tak buat. Sebab apa? Sebab kita tahu Allah tak bagi. Kalau nak ikut tangan sampai boleh sampai dah. Kalau nak ikut boleh dah. Nak ikut peluang ada dah. Bukan tak ada. Tapi bila nak buat, kita tak buat. Kita tak baik, berdosa. Kita tak buat. Allah Ta'ala sayang kepada hamba dia. Hatta dalam hadis, ada orang yang dah duduk di antara dua paha wanita untuk melakukan zina. Bila wanita tu kata ittaqillah, dia rasa terkejut. Padahal dia memang nak berzina. Dia lari, dia tinggal. Apabila dia kesusahan, dia minta kepada Allah. Dia tawassul dengan kejadian itu. Dia sebut, ya Allah aku himpun duit. Dalam hadis yang semua kita tahu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, aku dah himpun duit, aku kumpul duit, aku duduklah di kalangan dia, di antara paha wanita itu. Dia sebut ittaqillah, aku takut pada Allah, aku tinggal dia dengan duit-duit sekali. Kalau lah pada yang demikian itu ada redha di sisimu, kau bukalah pintu gua ni. Allah buka ke dia. Sebab apa? Sebab takut Allah. Nak semayang 2 rakaat senang, tapi nak elakkan maksiat yang lazat, nikmat dunia yang lazat, sedangkan kita ada peluang, itu tak senang. Itu perlukan takwa Allah. Itu perlukan takwa kepada Allah. Sebab itu orang yang bertakwa, yang takut, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman dengan yang ghaib.
bila dia minta ya Rabb, wahai tolong, wahai Tuhan tolong, Tuhan tolong dia. Tuhan tolong dia. Kadang-kadang kita bila tak takwa Allah, bila kita susah, kita tengok, oh tak apa, aku ada orang ni boleh tolong. Otak kita tu terbang merata je. Main masalah, tak apa, dia ni pun abang dia bawa politik besar-besar lah, projek besar-besar boleh duk lepas, takkan kat hang tuan tak boleh. Banyak otak kita. Tapi kalau takwa Allah, kita ada masalah, kita yang pertama sekali main dalam kepala pada kita kena masalah, aku nak doa. Aku nak doa. Pap kena masalah, kita habang kat keluarga kita, doa. Kalau tak takwa Allah tak duduk nombor satu, kena apa-apa, tak apa, nanti kita kontak orang. Tu dia mai kat tu dulu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebut, a'azzul asya' thalathah, perkara paling mulia 3 benda. Al-jud min qillah, pemurah masa kita duit tak banyak. Orang duit banyak, pemurah memang banyak. Duit berbilion-bilion, bagi setakat 1 juta tak banyak mana. Kita pun kalau ada 43 bilion, setakat nak bagi bangku masjid kat depan masjid, ramai orang bagi. Tapi duit tak banyak. Ada pun 1000 orang meminta tolong, bagi kat dia 200. Weh, banyak bagi. Kita pun ada dalam poket banyak tu. Kata Imam Syafi'i, al-jud min qillah wal wara'u fi khalwah. Yang kedua ialah wara' masa bersendirian. Wara' masa depan orang ramai lah, kan? Orang duk tunjuk, orang duk tengok orang tunjuk orang kan? Tapi masa sendiri pun kita tak buat benda tu. Tak payah kita tak cerita ke orang, kita tak buat. Pasal apa? Gaya nak fikir nak buat, ish, tak baik, Allah marah, Allah nampak, kita tak buat. Yang ketiga ialah kalimatul haq inda man yurja wa yukhaf, cakap benar di hadapan orang yang kita harap dan orang yang kita takut. 2 orang kalau orang tak cakap benar. Satu, kita tak cakap benar di hadapan orang yang kita harap dia bagi habuan kat kita, kita tak takut kat dia. Cakap-cakap lagi dia boleh bagi sikit-sikit, aku tak bagi lah. Satu. Kedua, orang yang kita takut, kita cakap benar, dia bertindak pada kita. Dan ini adalah tanda-tanda bahawasanya kalau kita ada yang ni, kata Imam Syafi'i, ialah mulia, kemuliaan satu orang manusia. Dalam hadis ni Nabi SAW kata, ikutilah yang jahat dengan yang baik. Sebab itu bila oleh kerana manusia walaupun takwa, kadang-kadang dia silap, dia tergelincir juga, dia terbuat juga benda hak duk nama kata manusia dia buat. Agama suruh kita buat kebaikan. Kalau dah kata kita silap, kita, sebab tu kita silap, kita salat. Hari tu kita silap sikit, pergi tengok benda hak tak apa nak betul, rasa berdosa. Manusia ada nafsu, kita pun astaghfirullahalazim, kita pun salat. Nabi kata tamhuha, maka hak baik padam hak jahat. Kita ada cakap sikit, terkasak sikit, hari tu orang meminta kat kita, kita duk kalau tak boleh kerja sendiri lah, duk minta ni, ada kontu perlu pun, kita dah pergi kontu pun lepas, kita pun tak bagi, kita menyesal. Allah Ta'ala boleh bertindak kat kita sebab Allah bagi rezeki kat kita. Allah tak bagi kat dia, tak apalah, dia minta ke hal dia dengan Tuhan, kita rasa salah, kita pun ya Allah minta ampun, cekak duit sikit, tengok orang lemah, orang miskin yang lain kita bagi, mudah-mudahan Tuhan ampun hak silap kita tadi. Itu maksudnya. Cumanya ada 2 jenis dosa. Satu, dosa yang membabitkan jenayah kita dengan orang, kita pergi curi hak harta benda orang, tengok ada peluang kita rasuah, pergi bayar 3-4 juta, 10 juta, kita tak berdosa, aku tiba 10 juta, sedekah 5 juta hak tu tak selesai. Kalau macam tu pakat dia boleh curi duit orang belaka, Robin Hood, kan, curi daripada orang kaya bagi ke orang miskin. Agama tak boleh macam tu. Walaupun saya telah menyeleweng 45 bilion, tapi saya telah buat masjid 3 biji. Tak boleh. Yang tu tidak dapat selesaikan masalah.
Kita bercakap, hadis ni cakap soal yang membabitkan hamba dengan hamba, hamba dengan Allah, dengan hamba dengan Allah. Kalau hak orang macam mana nak selesaikan? Pergi bagi balik, dah tak benda dia. Kita pergi curi rumah orang tu 20,000, pagi esok menyelesai, pergi sedekah 25,000 duit tu kat orang lang, tak boleh. Kena pergi bagi balik kat dia. Nanya hamba Allah tu, melainkan dia dah tak ada, dah mati, kita bertaubat. Yang itu antara kita dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita sedekah, kita niat untuk dia, mudah-mudahan lah kot. Ijtihad sebahagian para ulama menyebut boleh barangkali kot-kot boleh tampung. Dia pun tak ada dah, kita pun taubat, setelah dia pun mati, pergi cari waris pun tak ada, tinggal dia aja, pergi tengok dia pun tak ada, dia pun dah meninggal dah, waris pun tak ada, reta dia kita tibai hari tu. Yang ni sebahagian para fuqaha menyebut bahawasanya dia sedekahlah sebanyak yang dia ambil tu, mudah-mudahan niatlah pahala untuk kaum tu, bukan pahala untuk dia, bukan harta kita sedekah. Nabi SAW sebut bahawasanya kejahatan, kebaikan memadamkan kejahatan. Sejauh mana taubat? Taubat kebaikan. Astaghfirullahalazim, kebaikan. Ini kebaikan. Dan kadang-kadang manusia dia buat jahat, lepas dia buat jahat dia taubat, katakanlah kaki isak dadah lah, orang isak dadah dengar, jangan nak isak dadah kerap lah, isak dadah silap ni, isak dadah salah, dosa lah. Ni duk bincang pasal apa? Vape tu macam-macam lah orang bincang macam vape. Saya tak apalah, kalau terbukti berbahaya, haram dah, tapi kena pengesahan pakar lah. Tak boleh pengesahan saya nampak vape ni tak boleh pasal asap nampak banyak sangat, tak boleh dia bukan alasan berdasap, dia nak kena alasan pakar dari segi kesihatan. Dia orang kena bagi tahu sejauh mana kemerbahayaan tu. Macam rokok lah, rokok tentu dah haram. Yang seronoknya kawan nak isap rokok, mereka ni duk isap vape, haram dia tak tahu. Aku lah rokok dia, aku duk tinggal mereka budak-budak ni duk isap benda haram dia ingat rokok dia halal. Kalau hak tu memang teruk betul lah kan. Orang katalah isap rokok haram, isap rokok, janji tak mau nak isap rokok, taubat ni mayang minta taubat Tuhan, isap rokok baziang. Ada orang nak buat demo, marah pasal harga rokok naik, orang bising pasal harga barang keperluan asasi naik, dia harga rokok naik jadi masalah pada dia, dengan cermin mata hitam, topi warna apa tahu tak ingat. Dia isap rokok, taubat, mai mana-mana kawan pergi juluk sekali terambil pula dah setahun setengah tak isap pula dah sebatang. Nak taubat lagi, aku ni taubat dah rokok ni, hari tu pergi hisap pula tadi ni, mereka duk suruh. Boleh taubat taubat dah hari tu ni, nak taubat lagi sekali. Agama ni di sudut tu, kalau dia betul-betul menyesal, dia boleh taubat. Kalau dia betul-betul menyesal, duk taubat-taubat, pi majlis mana, member dia bagi rokok lem dah duk syok-syok, bagi pula lah sebatang, 3 kali taubat lah ni, boleh tak? Kalau setiap kali dia hisap rokok dia taubat tu taubat betul, bukan kata taubat dia main-main dengan Tuhan, dia memang menyesal sungguh dengan Tuhan, cuma dia pergi tergelincir hari tu ni, kemudian dia tergelincir, dia menyesal pula, dia taubat pula, lepas tu dia tergelincir, bukan kerana dia nak nunjuk kat orang, dia memang minta ampun dengan Tuhan, dia taubat. Boleh tak orang yang mengulangi taubat? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW sebut, aznaba abdan dhanban, kata Allah Ta'ala, faqala rabbi inni amiltu dhanban faghfirli, faqala Allah alima abdi anna lahu
Rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam wa qad ghafartu li 'abdi thumma aznaba dzamban akhar ila an yuqal fi rabi'ah falyamal ma syaa. Nabi kata ada satu hamba Allah buat dosa. Lepas tu, ya Allah, aku buat dosa, ampun aku. Kata dalam hadis ni, Allah kata, hamba aku tu bukan apa, dia tahu dia ada Tuhan yang dapat mengampunkan dosa dan bertindak kepada orang yang berdosa. Lepas pada tu dia taubat, Masya Allah. Lepas tak lama jatuh pula buat dosa. Ya Rabb ighfirli, wahai Tuhan, ampun aku ya Allah. Allah kata, hamba aku tu bukan apa, pasal dia tahu aku boleh ampun dosa dia dan aku boleh bertindak pada dia, aku ampun dia. Nabi sebut sampai kali yang keempat, menunjukkan rahmat Tuhan. Agama ni tak pernah bagi satu putus asa pada orang. Orang macam hang ni Tuhan tak terima taubat dah. Agama tak ada. Agama buka seluas-luasnya untuk manusia. Tak perlu aku nak pergi jalan wil-wil letas panas ke api macam hak sebahagian agama buat nak taubat, ataupun sebahagian agama macam dengan Syiah duk kena toreh belakang. Agama tak ada hal. Ini Islam beri. Siapa nak taubat antara dia dengan Allah Jalla wa'ala. Bang lah azan lah.
Bismillah. Kemudian agama buat berapa banyak perkara, mengadakan banyak perkara-perkara dalam agama yang membolehkan manusia ini diampunkan oleh Tuhan. Antaranya banyaklah hadis-hadis yang selalu kita baca, iaitu man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan iman dan harapkan pahala Allah, Tuhan ampun dosa dia yang lepas. Man hajja hadzal bait falam yarfus walam yafsuq kharaja min dhunubihi kayawma waladadhu ummuh, kayawma waladadhu ummuh. Siapa yang menunaikan haji pada Baitullah kemudian dia tak mencarut, dia tak sebut benda yang tak elok, dia tak maki hamun, dia keluar daripada dosanya macam mana hari dia keluar daripada perut ibu dia. Banyak, innal islama yahdimu ma kana qablahu wa innal hijrata tahdimu ma kana qablaha wa innal hajja yahdimu ma kana qablahu, kata Nabi SAW pada Amr bin As. Islam hapuskan dosa yang sebelum daripada itu. Kadang-kadang satu hamba Allah tu buat macam-macam dosa, zina, minum arak, syirik, semua dia buat dalam hidup dia. Dia kufur, dia kafir. Mari umur dia 65, dia masuk Islam. Padam semua dosa dia sebelum tu. 66 mati. Semayang tak dan setahun mati. Masya Allah. Semua orang dia fikir tak adil lah itu. Dia tak puas hati. Mana cik aku semayang lama, dia semayang sat. Dia jadi macam budak-budak bagi ceklat lah. Kan? Mana boleh dia dapat banyak, saya dapat sikit. Allah Ta'ala ni dia maha mengetahui hamba-hamba dia. Di kalangan hamba-hamba tu kadang-kadang Tuhan tahu hamba ni dia nak ampun hamba ni. Ada sebab yang dia tahu di sisi dia yang kita mungkin tak tahu. Ada kebaikan tertentu yang dulu yang saya cerita kan, yang hamba Allah tu baru je mai taubat, masuk mai masjid sebelum ni Islam, minum arak apa semua, masuk mai masjid, orang masjid pun halau busuk, semayang sujud mati. Mungkin ada benda tertentu dalam hidup dia yang Tuhan tahu. Kadang-kadang di kalangan hamba ni mungkin hidup dia menderita, Tuhan kesian kat dia sehingga dia tak dapat petunjuk, dia tersesat jalan. Tapi ada kebaikan yang tersimpan di sisi dia yang Tuhan tahu. Tuhan nak ampun dia, Tuhan buka jalan sehingga dia sampai kepada keampunan Tuhan. Ada orang kadang-kadang dia duduk di dalam kebaikan tapi hati dia jahat, Tuhan tahu. Walaupun dia pakai dengan pakaian agama, berucap dengan bahasa agama, tapi dia jahat. Tuhan buka, Tuhan lorong kejahatan pada dia. Lahir daripada keluarga yang baik, jadi sesat pada. Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, sesat, kafir. Imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin kanata tahta abdain min ibadina salihin fakhanatahuma, duduk di bawah dua hamba kami yang soleh, khianat. Tapi ada isteri Firaun, duduk di tengah Firaun tu, dalam istana lagi, bukan setakat pergi tukang sapu sampah, aku ni kerja kat istana, kerja apa, sapu sampah, boleh juga. Ni isteri Firaun, tapi Tuhan sebut dia imra'ata Fir'aun iz qala rabbi ibni li baitan 'indaka fil jannah, rumah di sisimu di syurga. Dia Tuhan ampun dia, kerana Allah tahu di kalangan hamba-hamba dia
Kadang-kadang ada hamba macam tu, kita tengok ujung Tuhan ampun dia. Dia balik pada agama, dia taubat. Allah Maha tahu apa yang dia lalui. Allah lebih tahu, Allah lebih kesian kat dia daripada kita. Ada hamba lama dia ibadat pada Allah. Dan ibadat bukan saja, bukan keterpaksaan. Manusia tenggelam dalam ibadah, nikmati ibadah. Dan syurga juga bukan satu tingkat, berlapis-lapis tingkat syurga. Beza antara satu dengan sama lain bagikan langit dan bumi. Hamba Allah yang last sekali masuk syurga, dia rasa dia yang paling baik kali pada dia yang paling last. Tuhan bagi kat dia berlipat-lipat kali ganda daripada raja yang paling hebat atas muka bumi ni. Dia kata tak ada orang paling hebat dalam syurga aku seorang, padahal dia paling last kali. Bagaimana para anbiya, bagaimana pengikut para anbiya, bagaimana orang-orang yang saleh, bagaimana orang-orang yang sabar, bagaimana orang-orang yang telah mengikuti, memperjuangkan agama Tuhan, sabar, beribadat kepada Tuhan. Allah ampun. Sebab tu kita kadang-kadang seronok tengok saudara-saudara baru masuk Islam. Tuhan pun dia tak ada dosa, doa dia mustajab. Lama-lama kawan dengan kita, serabut dengan dia kali. Mula duduk elok, kita pula jadi kacau dia. Dalam hadis Nabi kata, innal islama yahdimu ma kana qabla wa inna hijrata tahdimu ma kana qablaha. Hijrah padam dosa yang sebelum tu. Wa innal hajj yahdimu ma kana qablahu. Haji juga padam apa yang sebelum pada tu. Tapi haji yang ikhlas. Lah ni ada orang tiap-tiap tahun pergi haji, dia duk bawa jemaah haji, dan tiap-tiap tahun juga duduk tipu jemaah haji. Saya ni kalau ikut fikir saya ni dengan Masjidil Haram ni tak jauh lah, lebih kurang 200 meter gitu kan. Pipi sebatu setengah ha? Macam mana ni ustaz ambil duit 200 meter tu? Tuhan suruh sabar kena main sabar, main sabar lah. Sebab tu ujian, Tuhan main ujian kat hampa ni pasal nak cukup duit aku. Macam tu lah. Tiap-tiap tahun dia tipu orang, janji, idza wa'ada akhlaf, bila janji mungkir. Dia rasa halal, Allah tak ada lah aku ni tiap-tiap tahun nak buat tolong orang beribadat. Tolong apa? Tipu duit orang. Kadang-kadang orang hak jual tayar, kedai jual tayar tu lebih mulia di sisi Tuhan daripada buat package umrah yang tipu orang. Orang ambil kadang-kadang, Masya Allah sekarang tak ada siapa ada duit tak apa. Ada hamba Allah pergi, saya tanya, jumpa satu, dia pergi haji 170,000. Dia dengan isteri dia banyak duit lah, habis duit pencen dia dah. Dia apa habak kapal terbang semua hebat lah. Mungkin kapal terbang hak jenis tak ada sayap berapa tak tahu. Pi naik ekonomi kelas ya. Tempat duduk lebih orang lain, duduk gaya nak merungut ustaz tu, jangan masa haji tak boleh duk merungut, tak boleh apa, dia duk buah-buah tu ngayang tu orang lain pergi murah sampai balik Malaysia duk tak apa hati tu dah kena dia dengan isteri dia habis. Orang lain boleh pergi kat 30,000 rata-rata tu, dia 170,000. dengar mereka punya cerita, Masya Allah. Tapi tu dia subhanallah, siapa nak pergi dengan fikir saya, Allah Ta'ala kadang-kadang dia hantar orang sampai pergi Mekah pun tipu lagi. Kok kata orang pergi Mekah jadi baik, sebab tu baik soleh tak soleh ni hahuna, di sini. Wattaqwa hahuna, kata Nabi, takwa ada sini, sini kena takwa. Kalau kata orang takut Allah Ta'ala ni, pergi beli barang, tengok-tengok, barang RM17 macam mana dia kira RM16, patah balik kita kereta biang kita RM5 tak apa, tapi tang RM1 duit dia kita tak mau ambil, bagi balik. Kita tahu dia silap. Tapi kata tak takwa Allah, pergi Mekah tiap-tiap tahun dia tibai 140,000 satu orang tiap-tiap tahun tu, tibai orang lain pula
takwa. Sebab itu tipu orang ni kadang-kadang. Sebab pergi Mekah ni ramai orang pergi Mekah. Hak duk tipu orang Melayu, pergi duk beli baju jubah apa semua tu, pergi Mekah. Orang Melayu pula tak reti tok Arab tipu. Bukan tok Arab yang duk jual kat hangpa tu. Yang duk jual tu Bangladesh dengan Myanmar apa semua tu. Bukanlah kata Arab tak menipu, Arab pun kena menipu juga, sama bangsa apa pun. Bukan saja Arab menipu, Arab kena tipu lagi dengan Israel. Tapi kita pergi beli tu dia kurma Nabi, dia bagi 90 apa nama rial. Orang lain beli 35. Pi pula pagi esok kata tawak dah. Semalam aku beli 40 lah. Tak apa, hari ni aku bagi 35. Padahal semalam kena dah 90. Duduk di Mekah juga. Duduk sebab taqwa ha huna kata Nabi. Taqwa. Wallahu taala. Ada soalan apa tak saat saya baca ni? Dengar khabar rombongan Maib singgah di Jordan dan bertemu dengan kumpulan GISB bekas arkam yang diharamkan. Apa pandangan Tuan Mufti? Jawab dengan ikhlas. Ada jawapan yang tak ikhlas semua ni ya? Saya akui lah macam ni. Saya pun dah agak dah benda ni kan. Saya pun tak tahu macam mana boleh tahu ni. Lepas daripada ceramah saya, kita pergi ke Mesir. Adalah geng-geng Syiah ni duk pergi kata Mufti Perlis pergi Mesir, orang Mesir tak terima apa. Tapi alhamdulillah lah, kita habaq baru last minute kita buat keputusan nak cakap dengan student semua selain daripada anak Perlis. Dan kehadiran yang penuh lah di rumah Perlis tu, sangat ramai pelajar-pelajar. Alhamdulillah, soalan yang baik, interaksi yang baik di Mesir. Dan anak-anak tuan-tuan, anak Perlis pun ada juga di Mesir. Kita pergi nak tengok rumah Perlis yang mana nak kena ada baiki sikit, dan kemudian juga nak tengok kadar bantuan hak diberi tahunan tu cukup ke tak, dan nak tengok juga pelajaran mereka dan siapa syekh hak duk mengaji tu, kita nak tengok, nak atok kat mereka. Kita pergi pun tak ramai, 3-4 orang lah. Pergi pun kita pun tidur di rumah Perlis tu. Hak rumah Perlis tu habis lah, tak apalah. Lepas tu pergi ke Jordan. Pelajar kita di Jordan lebih kurang ada 44 orang yang di bawah, yang terbabit juga dengan bantuan Perlis ni. Kita bagi kat mereka 6,000. Jadi kita fikir tak patut kerana keadaan ekonomi yang mendesak sekarang ni nak dinaikkan kepada mereka. Dan Perlis ni antara negeri yang tak rendah lah bagi tinggi juga, antara negeri yang bagi tinggi. Jadi anak-anak tuan-tuan yang nak pergi mengaji tu boleh pohon sebenarnya untuk dapat bantuan. Cuma lepas tu di Jordan ni kita tak buat langsung keputusan nak cakap dengan pelajar. Cuma last minute pagi tu baru buat keputusan nak cakap dengan pelajar selain daripada Perlis. Cakap pelajar Perlis tu memang nak cakap lah. Dan kita pun baru ambil dewan masa tu juga. Tapi alhamdulillah, walaupun seluruh Jordan ni tak ramai pelajar, tapi last minute kita bagi tahu pun hampir 700 juga lah mai untuk dengar, untuk saya bercakap ceramah saya. Dua-duanya di Mesir dan di Jordan, tajuk ceramah bicara mufti. Lepas tu kita ada bincang dengan pelajar Perlis malam tu. Keluar daripada tu, pelajar-pelajar kita ni buat satu jamuan. Saya masa masuk tempat tu saya tak tahu tempat apa, kerana mereka kata kedai tu hak sedap pun. Masuk-masuk tengok-tengok ada gambar Umujah tu. Umujah tu saya duduk tengok, tapi dah duduk di meja makan dah. Dan kita tahulah bekas arkam ni, mereka ni punya kaedah, mereka bak ambil gambar ni nombor satu lah. Kita duduk tentu lah, kerja duduk pergi ambil gambar. Tapi kita tidak endorse kedai dia, kita pergi makan saja. Kerana saya pun, kalau saya tahu kata awal benda nak jadi macam tu, saya pun tak. Pelajar-pelajar kita, mereka kira kedai hak dekat makan Melayu, hak tu pun saya tak setuju kok. Dah pergi negeri Arab, makan negeri Arab lah. Tapi mereka nak bagi makan Melayu, jadi mereka pergi bagi makan di kedai tu kedai arkam. Cuma kita tak makan arkam lah, kita makan makanan arkam. Yang tu ya. Cuma mereka pakat duk ambil gambar lah, mereka ambil gambar, minta ambil gambar saya. Tapi itu bukan satu endorsement. Saya tahu lah bila main soalan ni.
Bukan satu kita endorse arkam, tapi kita pergi makan lah. Kita pergi makan secret recipe, bukan kita endorse toke secret recipe tu. Tapi dah, kalau ada kedai lain, kalau nak kata silap pun boleh lah kata pergi Saya pun tak tahu, masuk-masuk tengok, tulis Melayu kedai Melayu. Bolehkah solat ketika azan pada hari Jumaat? Apa maksudnya? Apabila kita masuk ke masjid, orang tengah azan, boleh tak kita solat? Jawapannya boleh. Tapi kita akan terlepas peluang fadilat menjawab azan. Tapi kalau kita jawab azan dulu, kemudian kita solat, kita dapat 2 pahala lah. Kita dapat 2 pahala. Tapi kalau yang ni kita dapat pahala jawab azan dan kemudian dapat pahala solat sunat sebelum. Sunat ni saya tak tahu dia maksud apa, mungkin dia maksud sunat qabliyah kot. Kau sunat apa ni? Sunat tahiyat masjid, sunat tahiyatul masjid. Sunat tahiyatul masjid. Jadi dia masuk sunat tahiyatul masjid, dia datanglah masjid biar bagi orang azan. Tapi kalau datang orang duk azan terus dia semayang pun tidak menjadi masalah. Sama juga apabila imam sedang baca khutbah, dia masuklah masjid, dia mesti solat. Dia tak boleh kata dengar khutbah lebih afdal daripada semayang, tak. Kerana Nabi SAW ketika berkhutbah, ada orang masuk duduk, Nabi suruh dia bangun, qum farka' raka'atain, bangun dan solat 2 rakaat. Bolehkah penggunaan vape dinilai di sudut akhlak? Dia ada 2 benda, tuan-tuan. Rokok pun sama. Kalau kita duduk seorang-seorang, kita isap rokok, haram kerana dia memudaratkan diri kita. Lepas tu kita satu kepala fuse rosak ke apa, macam setengah orang, dia isap kereta dalam rokok, dia isap rokok dalam kereta, yang mana anak bini dia duduk dalam kereta. Saya pun tak tahu apa rosak akal dia. Bini dia duduk tahan lah. Dia tak apalah, dia immune dah. Kalau mai kat saya sebagai qadi, bini dia minta pasah talak, saya lulus. Sebab apa? Sebab memudaratkan. Kalau dia isap dengan anak-anak dia, berdosa, tambah dosa isap rokok, dosa apa? Membahayakan kaum keluarga. Kalau diisap di kedai, tempat awam, orang ada makan semua sedut, dia berdosa dengan setiap orang yang sedut tu, kerana dia membahayakan orang lain. Dia membahayakan orang lain. Jadi dia boleh banyak lapis lah. Jadi kalau macam tu jugalah vape ni, kalau dah putus kata dia bahaya, dia haram lah. Tapi kalau dia pisap kat orang sampai orang tu langgak motor, pasal apa? Pasal asap vape banyak sangat ke? Cumanya rokok dengan vape ni saya tak tahulah. Saya ingat bau rokok lagi teruk. Isap rokok dia main Allahu Akbar, pergi kita, ui kudang garam ni. Saya ingin tahu apakah itu yang dikatakan ilmu tasawuf dan ahli sufi. Ada juga menyatakan yang ditempuh oleh ahli-ahli sufi bercanggah dengan jalan ditempuh oleh Indonesia. Nama ni tak jadi masalah, walaupun sebahagian para sarjana tidak bersetuju dengan nama sufi di atas kerana kata dasar dia tak jelas daripada apa, tapi konten itu yang penting. Kalau ilmu kerohanian yang diajar itu namalah tasawuf ke, sufi ke, ahli sufi ke, ahli zahid ke. Kerana Imam Ahmad dia ada kitab zuhud, dan golongan sufi yang awal mereka dipanggil zuhad, golongan zuhad. Kalau di apa yang dia ajar itu sama dengan Quran dan sunnah, tak ada masalah. Tapi kalau apa yang dia ajar itu tak sama dengan Quran dan sunnah, nama pilah apa pun, dia salah. Dia tak berdasarkan nama, dia berdasarkan kepada inti kandungan ajaran.
Saya ada anak angkat dijaga dari 6 bulan. Sekarang sudah berusia 17 tahun. Pelakuan dari kecil seperti bersalam dan bercium pipi berlaku sehingga sekarang. Apa pandangan? Anak angkat ni bukan anak lah. Kita tak boleh binkan dia dengan bin kita. Dan apabila dia sampai, kerana dia boleh kahwin dengan kita, kalau lelaki lah, kita boleh kahwin dengan dia. Sebab tu ada dalam sirah, Nabi berkahwin dengan siapa? Dengan Zainab. Zainab tu isteri kepada anak angkat Nabi, Zaid. Maksudnya kalau anak angkat kita tu kahwin dengan satu orang lelaki, anak angkat kita lelaki, dia berkahwin dengan satu orang perempuan, anak angkat kita tu cerai, kita boleh kahwin balik dengan perempuan tu. Sebab apa? Dia tak ada anak angkat ni, dia bukan ada hubungan apa. Maka kena ada batas-batas dia lah. Walaupun kadang-kadang yalah, kita kadang-kadang terbiasa, tapi kita nak kena habaq jugalah kat dia. Kerana dia ada, maksudnya dia boleh, walaupun kita kata tak ada apa-apa aku dengan dia, tapi sebenarnya dia boleh berkahwin dengan kita. Ada segi syarak semua tu, dia boleh berkahwin dengan kita. Sebab tu kena ada batasan syarak. Melainkan kita dahulunya kita pi ubah sikit, kita susukan dia, isteri kita susu, lalu dia jadi anak susuan. Anak susuan ni hendaklah 2 tahun ke bawah lah. 2 tahun ke bawah jadi anak susuan. Kalau 2 tahun ke atas tak boleh jadi anak susuan lah. Kalau tidak ada bapak susuan lah, jadi payah. Apa pendapat doktor, adakah penyakit yang disebabkan oleh perbuatan manusia, contohnya santau? Penyakit ni ada, penyakit Allah Ta'ala, sesuatu benda tidak berlaku melainkan dengan izin Allah Jalla wa'ala. Yang ni dulu prinsip. Tak kira lah penyakit apa pun. Adalah penyakit sebab manusia. Orang main luku kepala kita, sakit, dia tak boleh kata ni sebab dia Allah, bukan aku. Hang yang luku, kira hang lah kan. Sebab peristiwa itu berlaku dengan kehendak Tuhan, betul. Tapi kehendak Tuhan itu berlaku berdasarkan perjalanan alam ni. Siapa yang bunuh orang, maka dia dibunuh balik. Dia tak boleh kata takdir Tuhan aku bunuh hang. Dah. Ada juga mungkin maksud dia, adakah penyakit yang supernatural ni, yang berlaku luar daripada kebiasaan, seperti sihir. Quran sebut tentang sihir tafriq. Tafriq ni sihir yang memisahkan satu orang dengan pasangan dia. Yufarriqunal mar'i min zawji. Seorang itu dipisahkan daripada pasangannya, iaitu dengan sihir. Amalan Harut dan Marut yang disebut syaitan. Dengan itu boleh kadang-kadang sihir memisahkan. Jadi sebab itu ada tak kadang-kadang orang boleh jampi orang sehingga berlakunya perpisahan suami isteri dengan perantaraan syaitan, boleh berlaku. Cuma kadang-kadang orang kita ni hulu sikit hal ni. Ada tak juga soal dia santau syaitan, kemungkinan boleh berlaku. Cuma kadang-kadang orang kita ni macam saya kata, dia apa, hulu ni dia melampau, semuanya syaitan. Pasal apa? Kedai aku tak laku, orang buat. Padahal kita kalau pergi kedai dia pun tak orang buat pun, kita tak laku. Order ayak 1.5 jam baru sampai. Tengok kedai tak bersih, kadang-kadang sebab tu kan. Kalau sungguh betul-betul ada pakar orang yang boleh buat sampai kedai semua tak laku ni, kita suruh dia buat kedai di Washington, tengok macam mana kan. Yang boleh dia dok buat ni Melayu sama kedai Melayu je lah. Kok kata dia nak buat kedai yang bukan Islam, kau sampai tak laku, orang Melayu berniaga naik kedai, tak boleh. Yang ni pun kita tak tahu, kadang-kadang berlebih-lebihan. Sebab tu dia kata orang mai tak nampak kedai aku, ni yang aku masuk ni buat nampak ni lah. So kadang-kadang kalau orang tanya saya,
Mungkin ataupun tidak sihir berlaku, mungkin, tetapi berlebih-lebihan dalam mendakwa sihir ni masalah. Saya nak tanya, mengapa Fatimah Zahra meminta Ali supaya merahsiakan kuburnya dan melarang Abu Bakar dan Umar dan Uthman menyembayangkannya? Yang ni juga tidak benar. Riwayat ni semua juga ada sedikit perselisihan pendapat antara Fatimah dan Abu Bakar dalam sebahagian riwayat, khusus tentang peristiwa tanah Fadak. Fadak adalah satu tanah di Khaybar. Tanah di Khaybar ni, Fatimah kata tanah tu, waris tu dapat kat Fatimah, tanah Nabi di Khaybar. Abu Bakar kata Nabi ini tidak mewarisi. Nahnu ma'syarul anbiya la nuris, kami para anbiya ni tidak mewarisi. Anbiya ni la yarithu dinar wala dirham. Hadis, wa innama warathul ilm. Anbiya tidak mewarisi dinar dan dirham, tapi mewarisi ilm. Jadi Abu Bakar tak endorse nak bagi tanah tu kat Fatimah. Tapi kalau Fatimah dapat, tentulah anak-anak Nabi yang lain pun dapat juga. Cucu dia ataupun isteri Nabi mestilah dapat juga. Bukanlah Fatimah saja. Jadi Abu Bakar bukan saja tak bagi kat Fatimah, dia tak bagi pada semua. Ikut-ikut anak dia pun kalau dapat, anak dia Aisyah pun dapat jugalah, tapi tak dapat. Katanya ada sedikit perbezaan pendapat dalam sebahagian riwayat sejarah macam Fatimah sedikit protes dalam hal ni. Tapi taklah sampai Fatimah membenci Abu Bakar Siddiq. Cuma Syiah dia telah membuat riwayat-riwayat yang palsu. Syiah ni pasal meleweh nombor satu lah. Hak Syiah, hak otak pun Syiah 2 kali 5 lah kan. Ni sekarang ni saya dah sebut ni macam Hasan Saqaf. Ni ada orang duk terjemah buku dia ni kan. Kat Perlis ni tak masuk lah buku Hasan Saqaf ni. Hasan Saqaf ni otak dia Syiah, diterjemahkan oleh Zamihan Al-Ghari ke Alpa tu. Jadi Syiah ni dia masukkan elemen-elemen yang macam ni untuk membenci sahabat-sahabat Nabi dalam riwayat-riwayat yang tidak benar. Kalau di dalam riwayat Syiah dia kata yang menyebabkan Fatimah mati tu ialah Umar bin Khattab, dia bohong. Dia kata Fatimah duduk di rumah dia dengan Ali apa semua, menyorok di rumah dia, tak suka. Akhirnya Umar bin Khattab mari dengan Abu Bakar dia bakar pintu rumah. Lepas bakar pintu rumah, Umar tendang pintu rumah tu jatuh, timpa Fatimah, tertikam kat dada dia ni. Pada sebab itulah dia mati. Lepas tu orang Syiah pun bakal menangis lah. Menangis. Cerita bohong, orang lain bohong, orang lain menangis. Memang macam tu pun. Cuba mereka duk menangis tu, kita kesian kat kita tua menangis tu. Saya kadang-kadang mereka duk bercakap tu di Mekah kan, dulu saya pi duk menyelit, duk dengar lah. Dia cerita yang tu, pakatlah menangis. Seorang menipu, seorang menangis. Ramai-ramai menangis. Kononnya maka matilah. Dan Fatimah ni ialah keluarga Nabi yang paling awal mengikuti Nabi SAW. Jadi Fatimah akan mengikuti Nabi. Sebab tu bila Nabi bisik kata Nabi nak wafat, Fatimah menangis. Kemudian sekali lagi Fatimah senyum. Pasal Nabi tahu, Fatimah bagi tahu, Nabi bagi tahu Fatimah akan mengikuti baginda. Syiah create isu ni sebagai satu isu untuk apa? Untuk menghentam para sahabat. Kalau betul lah Omar tu bunuh Fatimah, kalau betul lah hampa sayang kat Fatimah Az-Zahra, hampa sayang kepada Ali bin Abi Talib, pasal apa hampa hanya buat meratapi Karbala Husin saja? Mak Husin lagi yang patut hampa ratapi Fatimah. Buatlah majlis ratapi Fatimah. Buatlah majlis ratapi Ali. Masa Ali kena bunuh, Ali pun kena bunuh juga. Sebab Husin bin Ali dia ada kaitan dengan Parsi. Dia kahwin dengan anak Maharaja Parsi. Berdengung Syiah ni.
Saya baru memeluk Islam, saya berkehendak untuk membeli kenderaan, bagaimana nak elak riba? Tolong saya cara-caranya. Satu nak kena sembang sendiri. Bagilah masuk Islam tu ahlan wa sahlan lah. Tengoklah kemampuan dia macam mana. Riba ni kita tak boleh ambil. Ramai orang dia ambil riba, dia anggap ringan. Kadang-kadang dia jadi tu imam, dia ambil riba. Orang kata ingat kalau riba ni dosa besar. Kalau dia jadi imam, kalau dia jadi apa, dia ambil riba, artinya dia imam yang fasik. Riba dosa besar, kita kena elak riba. Orang yang kerja, yang berurusan dengan riba, dia tolong bagi sign riba, dia berdosa besar. Dan ramai orang tak sangka kerja apa? Bagus dia kerja bank. Baguslah kerja bank, saya pun tak kata tak bagus. Tapi kalau berurusan dengan riba, masa berurusan riba, dosa besar. Allah istiharkan perang berriba ni. Kerana riba ni manusia tertindas. Manusia yang jadi miskin bertambah miskin sebab riba. Sebab itu agama larang riba. Lagi ada cara untuk elakkan riba, kita kena elakkan riba. Melainkan tidak ada option, hanya satu-satunya cara yang ada kat dia riba. Kalau tak ambil riba tu, dalam keadaan mudarat lah dia, ketika itu boleh. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Tak ada soalan ni ke? Ya. Ya. Soalan dia, Nabi doa Nabi dalam bahasa Arab kan. Kita ni tak boleh bahasa Arab. Lepas tu kita doa dalam bahasa Melayu kan. Orang Melayu lah kan. Doa bahasa Arab. Tapi kita tak faham. Ada nilai ke tak? Doa mestilah benda yang kita faham apa yang kita doa. Sebab doa maksudnya kita doa, kita seru, kita minta. Saya selalu buat contoh dulu. Kalau kita ambil satu surat ni, orang tulis semua isi surat, kita tak faham surat ni. Kita pergi pada satu orang, kita habaq kat dia, "Tuan, saya ada hajat." Dia kata, "Hajat apa?" "Hajat seperti yang tertulis dalam surat ni." Orang tu pun buka. Apa yang tertulis? Saya sendiri pun tak tahu. Tapi yang itulah hajat saya. Dia kata, "Hajat awak apa?" "Hajat saya dalam surat tu lah." Surat ni dia tulis apa? Saya pun tak tahu dia tulis apa. Adakah itu boleh dinamakan dengan hajat kita? Hajat maksud kehendak. Jadi kehendak pertama kita nak kena certain, kita nak kena pasti dulu apa kita punya kehendak dengan Tuhan. Sebab tu Tuhan suruh kita doa kepada Tuhan, kita ilhah, kita meratap, merengek minta kat dia, bersungguh-sungguh minta kat dia. Sebab maka dengan tu kalau kita doa yang terbaik ialah doa yang kita, kalau doa itu dalam bahasa dalam Quran, kita kekalkan dalam ungkapan asal Quran tu, kerana yang tu ada keberkatannya. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita pergi belajar makna dia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebab tu salah satu ciri orang Islam ni, kok mana pun dia mesti ada bahasa yang kedua yang dia boleh sikit-sikit, iaitu bahasa Arab. Dia Rabbana, kita tahu, atina, dan beri kepada aku fid dunya, pada dunia ni kebaikan, wa fil akhirati hasanah, pada akhirat juga kebaikan, wa qina, selamatkan kami azabannar, daripada azab neraka. Rabbana, wahai Tuhan kami. Kita kena tahu makna baru kita minta. Katakanlah hak tu hak senang, hak doa hak panjang ni, hak susah ni. Tapi kita memang nak doa hak tu, kita tak reti, kita tak boleh hafal. Boleh tak kita doa dalam bahasa Melayu? Boleh ya? Tapi kalau kita hafal hak Arab tu, kita, sebab tu kita kata setiap orang berdoa. Sebab kadang-kadang orang ni lepas sembahyang dia perlih, kita tak buat lah. Lepas sembahyang tu imam doa. Oh, dah habis panjang tu imam doa ni kita. Doa apa? Doa aku doa amin je lah. Dia doa apa? Aku pun tak tahu. Pergi tanya tu imam, tadi doa apa?
Aku pun tak tahu, aku hafal pada buku tu. Adakah mereka ni berdoa? Sebab tu kita suruh pakat berdoa. Bila orang habaq, mereka habaq lain, kan? Nak kutip tanda tangan lah apa tu, kena orang suruh berdoa, tu pun meletup juga, kan? Kita berdoa kepada Allah Ta'ala ni, kita minta kepada Allah Jalla wa'ala. Ramai orang ni dia sangka dia berdoa, dia tak berdoa maknanya. Kata bila hang berdoa, tadi tu imam doa, aku doa amin, dia doa apa? Tak tahu. Tu tak berdoa. Kita kena berdoa. Sebab kita amin, amin, maksud supaya Allah mustajabkan doa tu. Itu yang saya cerita dulu ni, yang beberapa kali saya cerita, tuan-tuan. Ada tu imam satu tempat tu, malah nak sebut dia pun meninggal. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtinabah wa arinal batilan batila warzuqna ittiba'ah, dia kata. Ya Allah, tunjukkanlah aku yang benar tu benar, jauhkailah kami yang benar. Tunjuklah kami yang benar itu benar, dan jauh dari kami daripada yang benar. Dan tunjuklah yang salah itu salah, dan jadilah kami pengikut yang salah. Dia terkalih. Saya masa tu bawa balik Jordan ni, habang ada salah. Dia kata, oh orang duk berdoa lama, tak ada pernah siapa kata salah. Sampai ke sudah, hak orang duk belakang tu, amin, amin. Sebab itu, kita ni agama ni tak ada benda yang kita buat dalam keadaan tak faham, melainkan benda taufiqiyah. Pasal apa subuh 2 rakaat, hak tu kita tak faham. Tuhan abang. Hak lain bacaan-bacaan semua kita faham. Ihdinas siratal mustaqim, kita faham. Sebab tu kita disuruh tahu makna, mengaji tafsir. Maka kita doa, doa hak kita faham. Kalau kita nak hafal, kita hafal dengan makna dia sekali. Sebab kita tahu, katakanlah kita nak aqrabu ma yakun al-'abd min rabbih fi sujud, yang paling dekat hamba dengan Tuhan dia masa sujud. Kita pun nak sujud, nak doa, Arab tak boleh pula dah. Ya ustaz, saya ni nak doa masa sujud lah Tuhan terima. Arab tak boleh. Pakcik pergi mengaji bahasa Arab dulu. Pakcik tu 70 tahun pergi kelas pertama, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, tak ada lah, tang madhi tidak lah, tak ada mudhari' tak kalah, tak ada peruntukan untuk dia Tuhan Maha Rahmat. Sebab tu dalam fatwa perlis dulu kita kata asal dalam bahasa Arab. Jika seorang tak mampu, dia boleh berdoa semasa sujud pun di dalam bahasa Melayu ke bahasa apa, antara dia dengan Tuhan. Tapi tak payahlah kuat-kuat kerana syiar semayang ni dalam bahasa Arab. Tak payahlah sampai orang sebelah dengar, ya Allah bagilah suami aku hak berdengung tu elok balik. Kacau orang sebelah tu, tak boleh lah. Kalau dia sebut Rabbana atina, kuat sikit pun tak gaduh, kan? Jadi sebab itu maka doa antara dia dengan Tuhan dia rahmat. Takkan saja dia nak terima orang Melayu, orang Arab je kot. Dia nak terima juga orang Melayu hamba dia belaka. Dia sayang semua. Allah Ta'ala rahmat dia. Di atas rahmat dia yang besar kita hidup ni, dan dia itu menerima segala doa hamba-hambanya insya-Allah. Sebab tu agama ni datang dengan tidak memberikan manusia putus asa. Sebab tu apa saja siapa yang mengajak agama ni, ustaz-ustaz yang ada, jangan bagi orang putus asa dengan Tuhan. Jangan sekali pun. Apa cara pun orang mai kena habaq, jalan dia dengan Tuhan tetap ada. Jangan sampai dia kata, pakcik kalau tak boleh bahasa Arab ni, pakcik buat senyap dah lah. Kalau pakcik doa juga pakai batai, dengan doa Tuhan tak terima, mayang lagi batai, masuk neraka lagi. Ketaklah pakcik tu. Tuhan tak macam tu. Sebab tu orang mai kepada Nabi, orang mai kepada orang alim, qataltu mi'ata nafs, aku bunuh 100 orang, fa hal min taubah, ada taubat dah untuk kau? Ma yahulu bainaka wa bainat taubah, apa yang menghalang antara engkau dan taubat? Dia tak kata boleh taubat. Apa yang boleh halang antara kau dan taubat? Tapi kalau pi pada orang yang fadulla ala rahib, orang pun tunjuk kepada orang, fadulla ala abid, orang pergi tunjuk. Dia kata ada orang alim tak, aku nak tanya fatwa sikit. Orang tunjuk tu, dia tu tunjuk, dia tu bukan alim tapi kaki semayang.
Pi tanya dia, qataltu 99 nafs, aku bunuh 99 nyawa, boleh taubat dah? Tak ada taubat lah, bunuh 99. Tu pengajaran dia tu. Dia pun dah tak ada taubat, nak buat apa lagi, ambil bunuh pun tu cukup 100 selesai. Kau mana pun tak ada taubat dah, masuk neraka dah. Tapi oleh kerana hati nurani dia tu duk fikir nak taubat ni, tu kata bila orang cari Tuhan, dia berjalan ni, tanya pi kot seorang ni kot boleh kot. Tanya orang lain, ada orang alim pun nak tanya fatwa sikit, tunjuk sungguh hak orang alim. Orang alim tu bukan duk garu 100 ya, 100 nak fikir 100 boleh kot, kita kira macam mana. Tu tak alim tu. Dia tak kata boleh tak boleh. Ma yahulu bainaka wa bainat taubah, apa yang menghalang antara engkau dan taubat? Maksudnya nak taubat banyak mana pun taubatlah ke Tuhan. Fadhhab ila ardin kadha wa kadha fa inna biha unasun ya'budun Allah fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardi fa innaha ardu su'. Kau pergi ke bumi sekian-sekian, di sana ada orang duk ibadat pada Allah, ikut depa, jangan duk balik main negeri hang dah, negeri hang negeri jahat. Kalau hang balik main kawan dengan geng lama, bunuh pula lah yang duk kawan dengan orang lama dah. Bukan saja dia habaq kata ada taubat, bagi orang bagi petua lagi, macam mana cara nak bagi taubat tu kekal. Saya ni nak taubat dah, tak mau dah, tak semayang bah. Kita boleh taubat. Satu syarat lagi, satu lagi benda aku nak peringatkan, tak usah duk berkawan dah dengan geng tu. Kalau hang kawan pakai tidak lewat pula, subuh tak main pula, kena habaq sekali. Kalau hang nak taubat, jangan duk campur dah yang tu, kena pergi campur dengan yang sana. Dia bagi petua tu Sebab tu agama sentiasa bagi semangat ke orang terima Tuhan, mai ke Tuhan. Manusia selalu putus asa kan orang, Tuhan tak terima hang, Tuhan tak terima hang. Sejahat mana hatta tablu'ina nas-sama', kata Nabi, sehinggalah kamu dosa sampai ke penghujung langit. Fatastaghfiruli, kata Tuhan, lalu kamu minta ampun ke aku, kata Allah. Ghafartu lakum wala ubali, aku ampun kamu, aku tak peduli, kata Tuhan. Tuhan mengampun. Mudah-mudahan Allah ampun kita. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Habib.